saya itu bila mendapat produk saya, sebab saya menjual secara online kan, saya jual secara postage, dapat saja produk saya itu dan perlu memberikan macam buat IG story ke di ruangan social media mereka, which is saya punya aim adalah untuk orang ada kesedaran tentang produk saya, dan bukannya hanya sekadar saya punya circle saja. Bila saya up IG story, maksudnya saya punya follower saja akan nampak. Tapi kalau jika klien saya yang up IG story, maksudnya orang punya circle dan saya pun akan nampak sekali. So that is actually the point. Betul. Tapi Betul. saya nak tanya, macam kadang-kadang sebab saya ni masih lagi baru berniaga, dan kadang saya ni macam ada perasaan yang agak takut-takut ataupun risau untuk follow up dengan klien, walaupun klien saya itu sebenarnya kawan saya saja. Dari segi macam perlu ke saya macam perlu, sebab saya nak memberi diskaun itu kepada mereka, dan perlu ke saya macam follow up kepada mereka untuk selepas mendapat tu up saja di IG story ke ataupun di mana-mana sosmed ke, supaya awareness of my products tu akan berkembang, bukannya setakat pada circle saya saja. Sebab kebanyakan daripada mereka memberi feedback secara WhatsApp dan saya up ke IG story, which is dia akan round kepada circle saya sajalah. Itu saya soalan saja. Perlukah saya follow up aggressively kepada mereka? Ini aku belajar daripada orang lain lah. Ya, kalau betul. Hello, Okey, dengar. Okey, ini yang saya belajar daripada orang lain. Kalau produk kau sangat mahal, harga dia sangat tinggi, memelihara customer lama sangat penting. Okey, kalau semakin mahal produk kau, semakin penting kau pelihara customer lama. Old customers are gold customers. Okey, dan itu satu point. Kemudian point kedua, kita sebagai peniaga kena selalu konsisten cari customer baru. So, kau punya masalah adalah dah bagi kawan diskaun, takut nak follow up. Mungkin takut nak follow up, tapi kau mungkin ada kemampuan untuk cari customer baru. Dia lain bisnes, lain cara. Macam aku sendiri, aku memang sering buat follow up dengan customer besar. Ada customer yang pangkat dato', ada customer yang memang mempunyai bisnes yang besar, membuat transaksi yang besar. Orang-orang macam ni aku selalu jaga hubungan dengan dia. Selalu follow up, dan aku tak nak kerahkan tenaga aku untuk cari customer baru. Sebab kalau terlepas customer yang lama ni susah. Tapi tak bermakna kau kena ikut cara aku. Mungkin cara kau adalah keep looking for new customers. Macam aku cakap tadi, makin mahal produk kau, makin penting kau menjaga customer lama. So itu antara benda yang aku amalkan, tapi tak semestinya berhasil dekat cara engkau berniaga. Mungkin cara engkau berniaga perlu keep looking for new customers. Okay, Alif. Okay, faham. Alright. Hello, Alif. Masih di situ ke? Hello. Okay. Hello, Assalamualaikum. Lagi satu. Ya, dengar. Yes, dengar. Okay, lagi satu, aku lupa nak kongsikan daripada TikTok video tu tadi. So, pemerhati yang perhatikan Amoy tu punya kedai, dia ada cakap, okay, katakanlah dalam 10 orang, ada 3 orang yang, dalam 10 orang yang upload, 10 pelanggan yang upload experience dia dekat kedai awak, ada 3 orang yang padam video tu dekat rumah bila balik rumah, bila keluar daripada kedai. Tok Amoy tu jawab mudah je. Kalau saya fikirkan customer yang hilang, saya tak fikirkan customer yang ada pada saya ni, bisnes saya takkan jalan. So itu antara benda penting yang dalam video tersebut yang mengajar kita fokus dekat paying customer. Fokus dekat customer yang dah berbayar. Fokus dekat customer yang betul-betul care about you. Nanti benda tu dalam bisnes saya pun ada masalah yang sama. Saya akan fikir, alamak, ni kalau orang bagi bad review macam mana? Tapi kita lupa, dalam 10 orang, 3 orang bagi bad review, 7 orang yang bagi good review, kita terlupa yang 7 orang ni. So dia punya konsep sangat senang. Ada satu buku ni pun dia pernah cakap,
selagi ada customer yang bagi good reviews, selagi tu business kau perlu terus berjalan. Okay, Alif? Faham? Yes. Baik, terima kasih banyak Cik Mac. Baik. Kausar, Bakir? Okay, Assalamualaikum. Kausar. Okay, boleh tanya soalan Mac? Sila. So tadi aku setuju dengan apa yang kau cakap. Trend live sebagai salah satu channel marketing ni adalah trend yang sedang menaik lah kan. So based on yang kau banyak tengok video-video live TikTok di China kan. So kalau kita tengok kat Malaysia, cara bila kita buat live ni, dia adalah game of catching people attention. So dekat Malaysia, cara diorang nak catching attention orang ni, diorang bagi giveaway, biasa bagi duit. Yang banyak aku tengok kat Facebook kan, bagi duit, buat kontes apa semua. Tapi kalau TikTok kat China ni, mostly kau tengok macam mana diorang capture attention tu. Okay, aku sebenarnya ada tulis tau. Ada satu artikel, bukan artikel lah. Dia ajar tips-tips macam mana nak buat live selling. Aku ada tulis benda tu aku letak dekat drive. Nanti ada masa aku letak balik. Okay, so far aku tak pernah nampak diorang ada share duit, ada share hongpao. Tapi tak banyak lah. Apa yang aku terdedah adalah diorang direct produk. Diorang akan, ini kalau live selling yang betul-betul power, diorang akan panggil expert yang buat live selling, atau diorang akan panggil artis, selebriti. Dan seminggu 2 minggu sebelum tu dia akan pump, dia akan bagi tahu dekat audience, okay, kita akan ada live selling pada minggu depan. So dia punya anticipation tu tinggi. Orang dah ready untuk live selling 28 hari bulan, pukul 10 malam, pukul 9 malam. Okay, faham. Maknanya dia buat selling, build up dulu lah, Mac. Yes. Dia memang ada anticipation tu. Dia akan bagi tahu artis mana yang turun, dia akan bagi tahu dekat live selling tu sahaja dia punya harga tu murah. Hari lain tak ada. Kau kena faham tau. Ini dekat TikTok China lah. Diorang selalu describe pengguna ni sebenarnya they really want cheap things. Dia tahu kita ni nak discount. Dia tahu kita ni nak murah. Dia tahu kita nak buy 2 free 1. So benda-benda tu dia bagi tahu seminggu 2 minggu sebelum. Waktu live ini sahaja dia punya promosi begitu. Hari-hari lain kita tak buat. So dia memang tunggu waktu tu, dia dah buat team, kamera, everything ready, script ready, makeup semua ready, baru buat live selling. Tapi sekadar apa yang aku tahu, diorang tak pernah tunjuk duit, diorang tak pernah tunjuk emas. Of course lah, dekat sana dia punya penguatkuasaan lagi gila. Kalau kau buat macam ni. Lagi satu, TikTok live selling dekat sana, dia punya restriction banyak tau. Sangat-sangat banyak. Contoh produk tu ada, contohlah, ini aku bagi contoh lah. Kau tak boleh jual ubat kuat. Ayat iklan kau tu ada beberapa perkataan yang kau tak boleh guna. Ini TikTok akan perhatikan. Serius. Maknanya sebelum diorang nak buat live tu, diorang kena go through TikTok dulu ke macam mana, Mac? Tak. Waktu kau buat live tu, ada yang perhatikan kau punya konten. Bila kau langgar peraturan TikTok, mungkin akaun kau kena ban, kau tak boleh buat live selling lagi, kau tak boleh buat akaun baru lagi. Dekat China, kau tahulah dia punya undang-undang sangat ketat. Kau tak boleh macam mana nak cakap misleading audience. Kau tak boleh misleading. Kau tak boleh cakap kau makan, kau minum air ubat kurus aku ni 3 minggu jatuh 10 kilo. Kau tak boleh cakap yang tu. Dan dia akan ban kau punya produk, dia akan ban kau punya jenama. Okay, baik. Terima kasih, Mac. Baik. Yes, Bakir. Actually tak ada apa sangat tanya, sebab yang nak tanya tu Kausar dah tanya. So, by the way, thanks Mac pasal TikTok ni, sebab aku pun langsung tak explore lagi pasal TikTok ni. Cuma macam Kausar cakap lah, aku mostly nampak dekat IG, dekat Facebook. Lepas tu, game dekat Malaysia ni bila live dia bagi giveaway lah, iPhone etc lah kan. So itu yang current Malaysia punya practice. Cuma kat sini audience semua, bila aku bercakap pasal TikTok boleh buat RM30,000 satu malam, tak semestinya korang kena pakai TikTok juga. Tak, ini bukan aku punya point, ini bukan aku punya matlamat.
matlamat aku adalah live selling ni berhasil tau. Live selling ni berhasil. Kemudian korang kena macam untuk topik malam ni, korang kena pandai cari traffic offline, kena pandai cari traffic online. Ini aku punya point. Aku takut nanti orang dengar, oh Matt tengah cerita pasal TikTok boleh buat duit berpuluh ribu satu malam. Tak, bukan macam tu. Sebab kemampuan TikTok Malaysia untuk ada fungsi-fungsi macam TikTok China itu mungkin makan masa. Okay, Baki, sorry aku potong kau sikit. Okay, Boleh tambah sikit Matt yang tu pasal kau kata live selling tu. Macam mana? Sebenarnya benda tu kalau pada aku lah, kalau kita nak belajar kat Malaysia ni, yang paling power adalah macam wow shop dengan go shop. Sebab kalau kita perhatikan generasi mak-mak kita, makcik-makcik kan, diorang memang senang sangat terpengaruh. Lagi-lagi diorang ada duit, ada lebih duit lah berbanding kita kan, tapi diorang memang senang terpengaruh. So kita boleh belajar macam mana host-host dekat CJ Wow Shop, dekat Go Shop, diorang macam mana diorang menjual, macam mana dia create agency, macam mana dia highlight kelebihan produk and everything lah. Yes. Alright, itu je. Dan dekat situ ada perbezaan tau. CJ Shop dengan Wow Shop tu berhasil dekat Malaysia untuk warga tua, warga yang 45 tahun ke atas. Tapi TikTok ramai anak muda. TikTok punya platform ramai anak muda. Kau boleh buat live selling dekat situ, kau boleh buat duit dekat situ, dan dia punya audience tu tetap dekat satu app. CJ Wow Shop ni aku tak tahulah, tapi memang impact dia sangat berhasil. Memang boleh convert daripada seorang kau buka je, mak kau dekat sebelah, nak beli ni, memang impact dia tinggi lah. Dan kita boleh belajar cara dia promote, cara dia pegang periuk tu, cara dia bercakap, berkomunikasi, benda tu semua kita boleh belajar. Kita just pindah dekat platform lain je, mana audience kita berada lah. Yes. So, sorry Baki, potong tadi. Okay, tak apa. So, sebab tadi aku macam nak sentuh balik point yang kau sentuh pasal aku cakap bila ada kedai online, bila ada bajet lebih buka physical shop. So, first aku nak sentuh pasal physical shop. Second, aku nak sentuh pasal niche baju. Sebab aku actually dalam market baju ni dah lama, sejak 2012. So, ada tahu sikit lah pasal baju. So, first pasal physical shop tu, ni antara tips lah yang maybe aku boleh share daripada orang lain, daripada bisnes luar dengan aku punya pengalaman sendiri. So physical shop ni kalau kita nak buka, ni aku cakap pasal niche baju tau, aku tak cakap pasal niche lain, kita spesifikkan. So this physical shop baju, kalau contohlah kita nak buat, dia ada dua. Satu kita dah ada brand sendiri. Yang kedua kita buat servis macam printing baju. So sekarang first on the service printing baju, aku ada dua, maybe aku nak share case study ni lah. Ada dua klien aku kan. Satu dia buat servis printing baju tapi dia buat physical shop je dengan keadaan yang sangat macam terlalu macam fancy tau. Macam bukan fancy, orang kata macam kita nampak kedai tu mahal. So bila orang nampak kedai dia tu macam mahal, nampak signboard pun macam terlalu minimalis. Lepas tu bila masuk kedai dia, keadaan kedai dia, susunan dia terlalu macam cantik apa semua kan. Kadang tapi bila dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan buka, the problem is orang tak masuk kedai dia. Lepas tu dia jumpa aku, kata Baki macam mana bla bla kan, dia tanya. So aku pun sebab dah ada pengalaman dalam baju ni, aku dah tanya-tanya. Aku cakap cuba kau tukar balik konsep kedai kau ni. Kau tukar balik signboard kau kepada signboard bodoh-bodoh pun tak apa actually. Signboard macam tak perlu terlalu designer punya type ke apa, tak perlu. Macam kedai printing Baki contoh kan. Tapi kau letak tempel lah gambar baju, tempel gambar banner apa semua dekat kau punya tu. Lepas tu dalam kedai kau tak perlu terlalu fancy tau. Dia tak perlu terlalu macam bangsawan punya type. So kau sepah-sepahkan baju, contoh kau dapat order baju, kau gantung baju seperti biasa, macam ada cukup syarat lah, macam tak perlu terlalu bersih apa semua. Baju-baju printing tu bila dah siap order dia letak kat depan, macam segala customer punya order yang dia nak post dia saja letak kat depan kan. So dengan cara macam ni lepas sebulan pun dah boleh
nampak perbezaan customer datang tu. Maksudnya bila kita nak buka, point aku kat sini, bila kita nak buka physical shop, kita kena tahu target market kita macam mana. Orang beli baju kita tu macam mana, kan? Kalau macam area situ, area B40, M40, kalau kita buka jenis kedai yang jenis macam terlalu bangsawan punya type, memang orang tak masuk lah, orang takut nak masuk, kan? So kena define target market area kedai kita nak buka tu. Lepas tu okey. Okey. Teruskan. Sama, ada satu lagi another case study, dia jual keropok lekor. Kan, dia jual keropok lekor dengan keropok keping. Lepas tu tapi dia jual dalam keadaan kedai dia dekat macam mewah lah. Macam dia susun keropok lekor cantik-cantik apa semua. Dia tak menunjukkan macam kedai tu kedai menjual keropok lekor secara macam dengan harga orang-orang area situ. So bila kedai tu terlalu bangsawan, orang tak masuk. Ini maybe tips on the physical store yang aku boleh share lah. Tapi memang betul pun. Sebab aku pernah jadi penterjemah escort untuk seorang VIP Malaysia ni, dan pergi ke Shanghai. Jadi masuk dalam mall ni, dekat mall tu memang betul-betul barang butik-butik dia mahal tau. Memang bukan level aku lah untuk masuk. Paling pun kita lalu dekat luar butik tu kita pandang. Tapi bila aku escort VIP ni, dia masuk butik-butik yang bagi dia macam mana boleh terasa tau kita punya standard tu dekat mana. Bila dia masuk kedai tu, dia rasa macam aku dah terbiasa nampak benda ni. Tapi bila aku sendiri masuk tu, kita boleh terasa tau aura kedai tu memang kuat. Macam okay, this is not for you. Sebab kasut kulit tu saja dah RM18,000. Dan kasut kulit tu tak ada tag harga. Aku baru je tweet pasal orang kaya. Kalau kau nak jual dekat orang kaya, duit bukan masalah. Dia punya problem orang kaya ni waktu, masa. So bila aku masuk kedai tu, tak ada tag, yang ada cuma presentation kasut kulit mahal. Lepas tu promoter dia yang cantik-cantik, dia akan layan kau macam memang top notch lah, VVIP punya layanan. Dan aku terasa sebagai orang yang berpendapatan sederhana ni, terasa memang aku tak layak lah dekat sini. Macam apa yang kau cerita, kau punya case study ni, bila produk tu kedai terlampau high end, kadang-kadang ada yang rasa takut tau nak masuk. Dan itu contoh pertama. Contoh kedua, aku pernah tengok satu video TikTok China ni. Dia cakap, dia ajar orang macam mana nak menjaga tepi jalan. Dia masuk kedai pasar borong tu, dia perhatikan kedai, dia bagi tahu, okey, kau tengok kedai ni, kenapa tak ada orang datang? Sebab kedai barang dia tak bersepah. Dia cakap macam tu. Dia cakap macam tu depan bos tu, barang kau tak cukup bersepah, barang kau disusun terlalu rapi. Betul. Sebab orang yang masuk pasar malam ni memang boleh kata dia nak tengok barang tu nampak murah. Kalau kau susun rapi-rapi, kalau kau pakai glove, kalau kau pakai kemeja menjual, dia akan terasa barang tu mahal. Tapi kalau kau pakai baju pagoda, kau pakai seluar pendek dengan slipper tak sing, lepas tu kau punya baju tu melonggok bergunung, dia akan terasa okey, barang ni mungkin RM5, aku datang belilah. So memang betul pun apa yang kau cerita ni, Baki. Memang satu, aku rasa dengan experience hidup aku sendiri, dan dua, case study yang ada dekat TikTok China yang aku bagi contoh kedua tu. Betul lah. Sebab aku baca siapa tak tweet kan, dia kata bila H&M, Uniqlo atau apa-apa brand Paksen ke, dia nak buat clearance macam baju-baju murah, dia lambat dalam satu bakul tau, banyak-banyak. So orang rasa tu murah macam tu. So aku ada baca something dekat somewhere. Yes. Dan lagi satu, banyak bukan sikit tau usahawan yang baru nak mula ni, jorang target aku punya first impression tu mesti high end. Aku punya first impression tu, orang masuk kedai aku tu mesti terasa tu. Tak tau sebenarnya. Dia pasal kau punya produk. Kau kena pandai tarik traffic. Siapa traffic kau? Betul. Okay, Baki. Thank you, Baki. Kita beralih kepada Mirza Danish.
Miza Danishi rasanya minggu lepas pun ada. Okay. Assalamualaikum. So tu lah macam betul pendapat Cik Baki tu kata kedai yang kalau macam nampak macam serabut-serabut sikit memang orang akan pergilah sebab nampak murah. So mungkin dengan media sosial pun lebih kurang sama kot. Macam TikTok ke apa benda. Kadang-kadang bila tengok orang edit video punya mewah style kan, tapi susah betul dapat view. Tapi bila orang buat video short pendek dalam 30 second, edit pun tak apa-apa, boleh dapat banyak engagement, view tinggi, senang naik follower. So benda-benda macam tu rasanya kita boleh ambil contoh ke ataupun kita kena ikut cara kita sendiri untuk buat benda ni lah TikTok. Sebab untuk game TikTok ni memang susah sikit lah pada saya. Sebab untuk naikkan view dan follower tu gameplay dia trending lah, itu dia. Macam mana Baki? Aku tak ada idea sebab TikTok ni bukan aku punya experience expert. Apa tak? Sorry aku terputus tadi. Ada soalan. Dia tanya perlu ke kita just try je buat video yang simple-simple dan macam mana nak trending dekat TikTok ni. Entahlah bro, Miza, aku pun bukan expert TikTok ni, cuma once aku nampak benda bermanfaat daripada China, aku nak kongsilah dekat korang. Yes. Afiq lagi. Yes Baki, teruskan Baki. Pasal apa soalan dia, kalau kat video kat TikTok ni nak buat biasa-biasa ke atau buat yang betul-betul kan? Tak, dia sama je konsep dengan kedai yang aku cerita tadi. So kalau video yang terlalu fancy dengan video yang terlalu power daripada segi editing etc. dengan video yang biasa-biasa, kadang video biasa-biasa ni lagi convert, lagi orang rasa connection tu. Sama macam TikTok. Kalau apa-apa resource kita ada kan, buat je video tu, tak kisah background macam mana ke apa ke. Tapi ada yang penting sekarang ni to start buat benda tu. So selagi kita tak start, kita nak menunggu perfection, nak tunggu perfect, nak tunggu ada lampu bulat baru nak buat live, nak kena ada iPhone baru nak buat live, nak kena ada kamera yang power buat live, tak. Apa resource yang ada tu, guna je dan start buat. Daripada situ, lama-lama kita tarik trafik, dah ada bajet lebih baru beli lampu, baru beli kamera yang okey. Macam tu. So tak perlu terlalu fancy, tak perlu guna Sony ke etc. Tak perlu. Guna apa yang ada, resource yang ada, guna. Background apa-apa tak kisah. Itu ciri-ciri usahawan tau. Dia apa yang ada dekat poket kau, itu yang kau guna. Kau ada iPhone 7, guna. Kau tak ada mikrofon, tak apa, jalan je. Kau punya background macam mana, bising, jalan je, buat je dulu. Itu kriteria ciri-ciri usahawan. Dia buat apa yang ada dekat tangan dia. Yes, Tok Ketua. Pasal ni saya nak share satu research lah. Berkenaan dengan orang cakap buat je masa sikit-sikit kan. Masa tak ada apa kan. Ada satu research, dia conduct survey, ada dalam dua kumpulan A dan B, kumpulan A dan B. Jadi kumpulan A tu dia suruh buat satu tembikar yang mana fokuskan kepada kualiti sahaja. Fokuskan kepada kualiti, kecantikan tembikar tu lah. Dia bagi masa dalam 2 minggu. Okey, untuk grup B pula, dia fokuskan pada buat je sebanyak mana tembikar yang boleh buat. Jadi, selepas 2 minggu, result yang dia dapat daripada survey ataupun research tu, dia dapati yang grup B yang mana fokuskan kepada buat tembikar yang banyak tu lebih, dia punya hasil tembikar yang terakhir dia lebih cantik daripada grup yang hanya fikirkan satu kualiti sahaja tapi tak buat tembikar banyak. Jadi macam pengajaran kat sini, kita teruskan buat, jangan fikir apa yang kita kena ada kualiti apa semua dulu. Buat je dulu, nanti lama-lama nanti baru okey. Inilah share sikit je research. Terima kasih. Ada 2-3 orang request ni. Okey, kadang-kadang aku dah approve korang tau, tapi korang tak naik. So jangan cakap aku jahat pula. Ni ada 2-3 orang request. Kejap macam brother Tok Ketua tu cakap betul lah. Sebab zaman internet ni memang
macam mana korang bertuah tau. Kita bertuah tau hidup dekat zaman internet ni. Feedback dan respon customer tu cepat kita dapat. Kita campak satu seluar jeans, 10 orang cakap okay, tak okay ni, ketat sangat. Okay, kita improve lagi. Ini dah makin okay, improve lagi. Dia punya feedback dan respon tu laju tau. So kau punya ruang untuk improve kau punya produk tu pun laju juga. So macam Tok Ketua cakap, buat je. Keep doing, tengok respon orang, improve. Okay, Ijan bangkit dengan Syam. Oh, okay. Syam O. Sekejap Syam O. Aku dah invite Syam jadi speaker. Ijan tadi yang pijak bendera Israel ni aku dah approve lah tadi, tapi dah kena tendang balik. Ya, Syam. Sila Syam. Assalamualaikum Syam. Syam. Alright. Syam mungkin tak clear kot suara dia. Okay, thank you 350 orang yang mendengar. Kausar, ada apa pun nak tambah sebelum kita tutup? Okay, boleh aku nak komen sikit apa yang Mirza tanya tadi. So sebenarnya dia tanya sebenarnya apa kalau tak pandai buat video ke apa ke, nak okey ke buat TikTok. So soalan kalau saya tanya mampu tak aku commit let's say sebulan hari-hari buat video. And then tanya pelanggan kita ada ke kat sana? Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau pelanggan kita tak ada, buat apa kita buang masa duduk kat sana? Ikan kita bukan kat sana, pergi cari kolam lain. So mungkin pelanggan kita dekat Facebook, kat Twitter. So lain produk, lain apa dia punya marketnya. Tu je lah. Yes. Okay, satu benda yang aku perasan lah dekat China ni, Diorang nak tap market luar negara, luar China. Tapi diorang punya kekurangan tu, diorang tak pandai berkomunikasi dalam bahasa English, diorang tak pandai buat iklan dalam bahasa English. So itu dia punya kekurangan adalah kelebihan kita. Kita pandai buat iklan dekat Facebook dalam bahasa sendiri, dalam dialek sendiri, dengan lenggok kita sendiri. So perhatikan apa yang pesaing kita lemah, itu yang kita punya kelebihan. Okey Bakir, kata-kata penutup. Aku tak ada bukan nasihat lah. Maybe aku boleh bagi idea sebab aku selalu nampak DM macam Bakir nak buat bisnes apa tak tahu kan. So maybe aku boleh bagi idea sebab sekarang kita cakap pasal baju. Sebab aku daripada dalam baju ni dah daripada 2012 kan. So sampai sekarang pun still buat lagi. So dalam kalau tanya aku buat bisnes apa kalau tak tahu idea apa nak buat, so aku akan advise buat start dengan baju. Sebab apa? Sebenarnya baju ni market dia sangat besar tau. Orang memang kita nampak pesaing-pesaing luar ramai sangat kan, tapi orang kat sana tu ramai yang bertukar-tukar baju, faham tak? Kita membeli baju bulanan, ada yang weekly, ada yang 2 minggu sekali kan. Lain macam pun 2 minggu sekali. Ada serius. So sebab based on experience aku, customer ada je yang customer beli 2 minggu sekali, beli design baru keluar beli lagi macam tu. So kalau korang nak start dengan bisnes baju, and maybe dalam ni ada university student kan dalam ni yang tak tahu nak cari side income, korang start dengan bisnes baju. Macam mana? Maybe first korang pergi cari supplier. Maksudnya cari supplier ni senang je. Google, kau cari service printing baju. Kau Google macam mana, Google dekat Google cari macam buat brand sendiri, ataupun contoh kau duduk dekat UniKL kan. Contoh kau belajar dekat UniKL. Kau buatlah baju yang relate dengan UniKL, macam I love UniKL. Yang dasar pengalaman aku sendiri, dulu aku dekat Matric kan. Aku buat baju I love KMM. Dapat 5 figure sales. Faham tak? Maksudnya benda tu boleh buat. Kalau kau dekat U, kau buat apa yang relate dengan U kau. Kau buat baju kos ke, buat baju universiti ke. So, okey, Bakir. Sorry Bakir. Kau punya jawapan ni ada akak ni tengah tanya dekat DM aku, dia tengah typing ni. Dia ngam-ngam tengah tanya pasal baju. Aku student dan baru-baru ni ada upload some self design baju aku buat.
Lepas tu ada beberapa, ramai jugalah followers dekat Insta aku suruh aku release baju tu. So aku buatlah poll. Tanya dekat Instagram story, ramai mana yang nak juga. Oh, ramai mana? Ramai juga yang nak dan banyak agak respon katanya. Dan memang nampak diorang nak, tapi percentage dia boleh kata berapa persen dari followers aku je lah dalam 40 orang gitu saja. Dia tengah typing ni. Ya, okey, betul. Yes, kau teruskan. Kalau kau ada design baju apa-apa, so kau boleh je buat. Maksudnya kau nak cari supplier pun senang. Kau jumpalah kedai-kedai baju tepi jalan, ataupun sekarang ni memang senang 100%. Kau boleh Google, kau contact, kau WhatsApp, kau kata saya nak buat printing baju ni. Tapi kau jangan buat ambil satu quotation je. Kau cari dalam 2-3 ke 4-5 kedai, kau minta quotation. Macam ni kau bagi design, berapa quotation dia bagi. Kau dapat cost tu, kau kira lah berapa kau nak jual kan. So macam tu. So sebab tahu kata bisnes baju ni sebenarnya senang. So selain baju budak, dia macam sangat banyak tau pakaian ni. Selain baju, kau boleh buat baju baby, kau boleh buat baju. Berapa harga kau jual? Dia mungkin ada yang tengah bertanya, kau cakap bisnes baju senang. Okey, berapa harga yang kau jual? Profit. Kau janganlah loss lah macam tu. Yeah. Anything. Kalau kau nak profit RM1, kau jual lah profit RM1. Kan? Kalau kau nak profit berapa ringgit, best. Tapi biarkan profit. Tapi kau kena pandai kira cost. Kan? Cost kau pergi sana ambil baju, cost hantar barang apa semua masuk-masukkan. Kau compute cost, contoh kau dapat baju RM15. Kau jual lah 25, jual lah 20. Kalau kau tak nak terasa mahal, jual lah 20. Kau nak rasa mahal sebab kau rasa kau dapat bagi value yang lebih sikit, kau jual lah dengan harga yang lebih sikit sebab value yang kau offer tu tinggi. So price, kena ingat price tu mesti come dengan value. Kalau kau baju kau macam tarik kan, kau nak jual RM60, memang orang tu beli hari ni, esok dah tak belilah. So price to come with value. Actually yang tukang bertanya aku dekat DM ni pun, aku pun ada concern yang sama. Dia punya ayat last tu. Jadi soalan aku, patut tak aku start sekarang atau tunggu aku punya Instagram naik berkembang dulu sampai satu tahap baru aku release? No, tak. Rasanya ramai ada soalan macam ni nak mula bisnes. Dia tak tahu bila patut dia start. Kalau tak tahu bila start, kalau hari ni kau try release, kau dah ada survey, kau dapat satu customer pun kau kena start juga. Kau buat juga walaupun satu customer. Kalau hari ni, kalau satu customer tu kau rugi, tak apa. Faham tak? Kalau contoh kan, sebab contoh kau nak buat satu baju dekat kedai, mahal. Contoh kedai quote kau RM30 sebab kau buat selai je. Kau jual je lah RM25, tapi at least kau start, tapi lama-lama kau dapat customer, tapi kau minta feedback satu ni, kau minta feedback yang customer pertama kau ni, kau post, kau buat lagi. Dia tak ada orang macam start tiba-tiba dapat 1000 customer, tak ada. Aku dulu Mac buat baju dekat UniKL, customer aku 11 orang je. Itu pun lama-lama sampai aku dapat per month aku dapat 300 customer, 400 customer. 5 figure masa dekat you. Tapi aku start dengan 11 orang customer, 2 orang customer. Kadang aku rugi tapi semua tu macam the process mesti proses tu macam proses nak berjaya tu kau wajib lalui benda-benda bawah-bawah ni. Dia tak ada tiba-tiba kau ada 2 waktu terbaik untuk tanam pokok. Satu 10 tahun lepas, kedua sekarang. Betul. Yeah. So kepada brother atau akak yang bertanya tu, ini je lah jawapan saya. Jawapan daripada Max sendiri. Ada 2 waktu terbaik untuk tanam pokok. Satu 10 tahun lepas, kedua sekarang. Lepas tu brother inilah dekat. Jangan sempitkan baju tu sebagai baju kau dia macam banyak lagi. Kau boleh niskan dia sebagai baju baby, stokin baby, daripada baby sampai ke orang tua kau boleh jual. So daripada baju, seluar, pakaian, spender semua kau boleh jual actually. Apa-apa tu semua ada dekat luar. Kau boleh search juga, kau minta. Macam tu. Okay, mungkin aku tutup lambat sikit sebab ada 2, lepas tu DM pun mula masuk ni. Okay, Syam on Earth, Syamsul ni macam kenal lah. Syamsul, masih di situ ke Syamsul? Jadi listener balik. Faiz Wahab, speaker Faiz Wahab. Yo. Tuxedo. Sila. Okay, ni aku just sharing experience doing business for quite time juga. Apa benda yang paling aku ingat sekali lah kan, kalau this is what being told to me.
adalah macam mana kita main rugby. Bodoh yang biasa main rugby tahulah kan. Kita bukan target nak score tu. Kita target nak gain ground. So every time kita buat business, yang paling penting sekali adalah every day kita belajar satu benda yang baru, kita keep doing something lah. Bukan jangan yang ramai yang ni dia nak perfect tau. Dia nak perfect baru dia nak buat. Tu masalah dia. Tapi bila kita terlalu fikir nak perfect, nak ni, nak compete semua everything, kita akan sampai satu tahap kita tak ke mana. Tapi kalau orang tu dia asyik buat. Satu memang mistake tu memang kita akan dapat. Okay, dan losses tu memang real. Tak nafi lah Bila kita buat benda kadang-kadang mistake, loss. Tapi bila kita loss tu, tapi ni ada calculation dia lah So kalau kita nak buat satu benda yang baru tu, how much loss yang kita willing to accept semua yang itu adalah untuk yang bahagian finance lah. Tapi yang penting adalah even though kita lost, at least we are learning something, benda yang baru yang mungkin kita pun tak pernah terfikir benda tu. Sebab ada kadang-kadang tu aku buat benda tu, kadang-kadang aku rasa macam bodoh gila benda ni. Aku rasa macam mistake tau. Tapi bila end up, tengok dia punya result dia berbeza. Sebab kita rasa benda tu bodoh gila, kita tak nak buat. Tapi sedangkan result dia tu speak otherwise. Kadang-kadang kita rasa benda ni dah perfect gila, tapi bila kita execute, tiba-tiba fail. Sebab apa? Sebab kita ada benda-benda yang kita tak include bila kita buat. So bila kita buat, baru kita boleh reflect sama ada benda yang kita buat tu masuk di akal ataupun on paper je. Sebab ramai orang dekat luar sana tu, dia nak perfect on paper tapi dia lupa. On field ni kadang-kadang take up dengan apa yang kita buat secara imagination ataupun kita punya calculation tu kadang-kadang lari. So tu benda yang paling penting sekali lah. So every time buat benda to gain ground so that we can learn something new lah. Tu sikit lah untuk share malam ni. Okay, Mac? Aku ada hipotesis tau. Aku punya hipotesis bahasa Melayu apa kau sah? Hipotesis juga kan. Idea lain je. Tak silap. Okay, aku ada hipotesis dalam hal perkongsian bisnes ni. Aku rasakan orang-orang bisnes yang boleh kata berjaya atau boleh kata dah capai satu tahap tu, kita kena, bukan kita lah, mungkin okey lah kita kena banyak ceritakan kegagalan kita. Sebab yang orang biasa nampak kita punya kejayaan, lepas tu semua duk follow, lepas tu mental tak ready, yang dia fikir untung, dia tak tahu kita punya kegagalan. So itulah hipotesis aku, mungkin kita kena banyak ceritakan kita punya gagal dekat mana supaya yang mendengar ni boleh prepare. Okay, brother ni dia jatuh lubang ni, aku kena elak lubang ni. Brother ni fail dalam loan banking, aku kena elak loan. Brother ni fail buka kedai macam Bakir cerita, fancy, aku kena elak benda ni. So aku rasa macam tu lah kot. Itu aku punya cara lah. Tak tahu betul ke tidak. Faiz, kau sah? Aku sangat setuju lah sebenarnya, Mac. Kita memang lagi banyak belajar dari kegagalan daripada kita belajar dari kejayaan. Sebab apa? Sebab biasanya bila kita berjaya, kita akan rasa kita berjaya tu sebab kita power. Tapi bila kita gagal, kita akan cari sebab-sebab lain. Kita tak akan salahkan diri kita, strategi kita akan cari punca-punca lain untuk disalahkan. So sebenarnya memang paling baik kita belajar dari kesalahan. Cumanya tak banyak, kita kena carilah kesalahan orang lain ni kat mana diceritakan. Sebab tak ramai orang nak cerita pasal kegagalan dan kesalahan ni. Okay, kita maintain sampai 15 minit boleh tak? Sebab aku punya DM dah mula masuk ni. Faiz, Kausar, Bakir, teman aku kejap Boleh, aku boleh. Okay, hi Fahim. Maaf, I nak tanya. Soalan ni macam lari sikit tapi harap ada peluang. It's okay to have small margin profit but ada continuous profit every day. Kiranya even small margin profit tapi still ada order every day. Thank you Fahim. Siapa nak jawab? Small margin, continuous order. Faiz, Bakir. Ya, kalau dia tanya okey ke tak? Okey, tapi kena ada juga plan to expand. Faham tak? One day kita tak boleh duduk dalam situ je, kolam sama je. Takkan 5 tahun kita nak stagnan je. Kita kena ada plan to expand. Plan to expand ni maksudnya kalau produk margin tu contohnya memang dah max, kita dah tak boleh naikkan harga dia, kita tambah produk lain. Yang relate dengan tu. Contoh kalau kita jual ikan laga, kita tambah makanan ikan.
Macam tu. So Ikan naga, contoh. Dia relate lah. Contoh kalau kita jual baju muslimah, kita jual lah pula tudung. Macam tu. So supaya itu the case is like macam kau dah tak boleh naikkan harga tu ataupun kau macam yelah okey untuk semua margin tapi kau one day kau kena expand jugalah. Boleh tambah sikit? Sila Kausar. Pada aku small margin dah cukup sebab yang rugi buat bisnes ni lagi ramai. Belum untung pun. Tak payah cerita margin besar, margin kecil. Kita nak untung je dulu. So tak kisahlah margin kecil ke, boleh je kita expand. So nak expand macam mana? Tambah bilangan customer macam Bakir saja tadi. Tambah jumlah customer berbelanja dengan kita, buat add-on ke, pairing ke apa-apalah. Itu cara kita nak tambah keuntungan. Tak kisahlah margin kecil ke besar. Tu pada saya lah sebab dapat margin untung tu pun dah bagus sebenarnya. Kalau betul-betul kira lah dah tolak operasi, gaji apa semua kan. The worst case is like kita rasa kita untung semua margin tapi sebenarnya kita tak untung sebab kita salah kira cost. So daripada awal cost tu antara paling aku tekankan kalau aku jumpa siapa pun kawan-kawan aku yang buat business, aku cakap betul tak kau kira cost ni? Kau kira tak kos plastik kau keluar ni? Kau kira tak mesin electric machine ni per baju berapa? So the cost Apa yang selalu orang miskira? dia macam Bakir. Apa yang selalu orang miskira, benda-benda macam benda-benda lain. Contohnya first yang paling banyak aku nampak transportation yang dia guna. Contoh kan dia ada COD ke, dia kena dia COD ataupun dia hantar baju ke kedai dia ke. So transportation tu tak dimasukkan dalam kos. Contohnya aku jual aku beli kacang pistachio 10 kilo 400. So transportation cost ke sini 450. Sebenarnya kacang pistachio tu jatuh 1 kilo 45. Tapi dia kira 1 kilo 40. Salah lah. So macam all the cost tu kena kira betul-betul supaya semua margin okey, tapi pastikan kita kira cost dah betul-betul cost baru kita tengok balik margin kita. Kalau tak okey, kalau rugi, kita kena betulkan balik the price. Okey, soalan untuk Faiz Wahab. Boleh kongsi tak cerita-cerita yuran kebodohan dalam fasa mula berniaga serta bagi tahu sekali nilai ringgit yang dikorbankan? Faiz Wahab. Masih ada dekat situ tak baik? Tak, aku nak tambah yang tadi sikit boleh tak? Yang soalan tadi tu. Yang small margin tu. Profit sikit. Okey, boleh sila. Small margin tu sebenarnya macam ni, kita kena back to business school 101 cerita dia ni. Okay, product cycle. Ada produk kadang-kadang kita masuk tu dia dah dekat end cycle tau. So bila dekat end cycle ni memang margin tu dah kiput, dah sikit dan memang competition banyak gila kat situ. So iaitu boleh dikira sebagai satu senang nak start sebab market tu dah market dah ada. Market dah besar. Okay? Yes. So senang nak start tapi kau kena faham margin dia memang sikit. Tapi ini adalah bagus untuk engkau makan hari-hari. Yang ini bukan nak makan stick punya cerita. Ini kau nak makan nasi ataupun makan Maggi. Okay? Tapi at the same time macam Bakir cerita tadi lah, kau kena tambah add value. Apa contoh kau buat tudung. Lepas tu tudung mungkin kau pair dengan brush ke ataupun tudung yang lagi mahal ke, premium tudung ke whatsoever lah kan. So itu adalah new product yang kau introduce dalam market supaya kau buka segmen market sendiri. Tapi yang paling penting adalah even though small margin, kita start dengan small margin. Sebab aku pun dulu pernah join F&B. F&B memang margin ciput gila dah letih. Apa tu? Kan? So F&B margin memang ciput. Tapi the good thing adalah benda ni lah yang akan jana kau revenue ataupun duit untuk kau nak create produk baru. Ada orang ni dia nak start business dan nak hutang dengan orang apa semua. You have to start with what you have. Kan? Duit ni lah yang kita growkan. Okay, so Faiz, kau start business pakai loan tak? Tak. Semua aku pakai cash. Okay, teruskan bro. Okay, no problem. Okay, so soalan tadi apa? Okay, kebodohan dalam fasa mula berniaga. Yuran-yuran kebodohan, berapa kerugian ringgit yang dikorbankan? Okay. Yuran-yuran kebodohan tu kan. Kebanyakannya lah aku start. Kau pernah tak menangis dalam bilik air sebab bisnes?
so far tak ada lah sampai menangis kan. Hadap lah apa yang kita jumpa tu, kita hadap lah kan. So Kau dah kahwin belum. Kalau belum kahwin boleh hadap. Dia kalau dah kahwin tu tu susah sikit. Betul lah. Tahu tak apa. Okay. So in term of kebanyakan lah kerugian yang aku buat adalah in term of loss. Bukan aku berhutang yang sampai aku tak boleh cover loss tu. So kebanyakan apa yang aku buat adalah calculated risk lah. Aku bukan jenis orang yang ambil risk gila-gila sangat. Tapi aku ambil calculated risk. Maksudnya let's say lah aku nak procure RM300 barang. Aku memang dalam kepala otak aku 300 ni memang dah lebur. Dan benda ni adalah benda yang aku macam I'm willing to lose this RM300 lah for example lah kan. So itu adalah benda yang bagi aku adalah benda yang aku sanggup buat. Tapi kalau benda tu aku tak rasa aku alamak kalau ambil barang ni kita rasa tak sedap nak ambil barang ni. So kalau kita tak sedap nak ambil barang tu, aku tak akan ambil benda tu. So benda yang selalu aku pergi adalah benda-benda yang macam tu. Kemudian dululah aku buat F&B, kemudian aku start to services punya business. So bila go to services punya business, losses yang diterima tu adalah in term of opportunity loss. Kurang sikit dekat loss in term of kita panggil monetary punya loss. Tu beza bila kau tukar daripada retail ataupun manufacturing masuk dekat service business, loss dia more to opportunity cost ataupun opportunity loss lah yang kau dapat. Kalau dulu aku buat meniaga kecil-kecil je, meniaga air apa semua tu, so alhamdulillah lah setakat yang aku buat business yang macam tu memang seronok. Losses tu memang to be honest lah untuk business tu aku tak rajin sangat rasa loss kat situ. Tapi sebabkan aku rasa letih nak buat business macam tu, sebab tu aku stop. So aku tukar jadi masuk services industry. So service industry more to loss yang aku cakap yang not in the monetary value but in term of opportunity value lah kat situ. Alright. Okay, ada 2-3 orang yang aku dah approve jadi speaker. Lepas tu kena tendang tau. Bukan aku yang tendang tau. Ini sistem lah. Aku tak tahu internet korang lemah ke macam mana. So aku tak ada niat jahat ke apa. Okay, kejap ada soalan untuk Kausa. Salam, nak tanya. Dulu pernah buat bisnes kejap tapi waktu rugi banyak. Sebab student duit tak ada. And now nak mula balik tapi tak ada semangat sebab rasa takut tak jadilah apalah. Ada nasihat tak, Mac? Student, kau tak rasa student ni patut, bukanlah nak downkan diorang, tapi aku tak rasa, macam mana student, ada sedikit perasaan aku untuk mengatakan yang student tak patut berniaga. Ke macam mana kau rasa? Tak tahulah, kalau tanya aku, student patut berniaga tu, ketak tu terpulang lah. Kalau dia nak berniaga, dia berniaga lah. Kalau dia tak nak lah. Tapi tak patut ada halangan lah. Mungkin kau punya reason nak suruh dia orang fokus pada pembelajaran lah, betul? Tapi, kalau kau was-was, kalau kau was-was dengan pelajaran kau, kalau kau rasa kau nak komit betul-betul berbisnes, ini yang mungkin orang influence aku lah. Why not kau tinggalkan kau punya pelajaran, kau kerja bawah orang lain, baru kau buat bisnes sendiri. Daripada engkau tahan 3-4 tahun dekat universiti benda yang kau tak suka, kan? Macam mana kau rasa? Kalau tak suka, aku sangat setuju lah dengan point kau tu. Sebab macam adik aku sendiri, dia tak sambung degree. Dia habis kat diploma, memang dia cakap kat mak aku, dia dah tak minat nak belajar. Dia nak kerja bawah orang, lepas tu dia nak buat bisnes. So mak aku okey je. Tapi dengan syarat memang betul lah dia nak buat. Biasa takut orang malas belajar ni sebab dia memang malas nak buat semua benda. So macam dia kata tadi, soalan dia apa tadi? Macam mana nak mula balik Tak, dia pernah rugi dulu. Dia pernah rugi, lepas tu dia takut tak jadi tu. Ada nasihat tak? Kalau takut tak jadi, kena buat macam yang Faiz kata tadi. Kena buat calculated risk lah. So bila kita nak masuk satu-satu bisnes tu,
kena buat kira-kira dia, kena buat survey dia, ada ke tak market, berapa minimum modal yang kita kena keluarkan. Kalau boleh, macam Max selalu pesan, buat bisnes yang tak ada modal langsung. So contoh kita keluar duit marketing je 100-200 untuk try nak tengok ada market atau tak. So itulah paling banyak kita rugi. Kalau 100-200 pun kita takut rugi, better tak payahlah buat bisnes. Sebenarnya kita tak sanggup ambil risiko tu. Sedikit lah aku nak tambah. Sebelum Sila. buat bisnes lah, why not kerja bawah orang lain dulu? Why not jual produk orang lain dulu? Ini yang ada dalam kepala aku selalulah. Kalau kau kumpul modal RM2,000, kau punya hasil peluh tu, lepas tu kau tak buat backup, kau labur semua RM2,000, kau tak tahu dia punya masa mendatang kau punya rugi berapa. Mental tu, serious mental. So why not kau duduk bawah company orang lain, belajar 1-2 tahun, belajar management, belajar daripada boss, belajar communication, belajar macam mana nak solve masalah, baru kau keluar. Itu aku punya style lah. Hafiz Osman. Yes, Hafiz Osman. Masih di situ ke? Hafiz Osman. Sementara tunggu tu aku nak tambah yang tadi kau cakap tu, Mac. Yes. Tak payah keluar modal. Yes, aku sangat-sangat setuju kita kalau boleh jangan keluar modal atau modal yang sangat minimal lah. Macam aku punya experience sendiri, dulu aku ada buka gerai burger dekat masa kat zaman you dulu lah. Tapi cara aku tak beli stall burger. Aku cuma beli barang-barang untuk buat burger je. Even tong gas pun aku tak beli. Tapi macam mana aku buat? Aku cari stall burger yang dah tak buka lama. Aku deal dengan dia, aku nak sewa bayar hari. So let's say kalau aku buat 2 minggu aku rasa tak jadi, loss aku hanya sewa untuk 2 minggu. Tu cara aku lah. Maknanya kita leverage apa yang ada di sekeliling kita lah. Macam contoh Virgin Airlines. Tahu kan Virgin Airlines? Dia nak, Bu Hadi ada cerita itu dan saya ada baca dalam buku. Dia nak buka syarikat airline, dia tak beli kapal terbang tau. Dia sewa kapal terbang. Yes. So dah ada demand apa semua, barulah dia bina bisnes dia betul. Yes. So kita cuba kurangkan risiko dengan konsep leverage. Dan leverage ni tidak semestinya berbentuk duit. Itu saja. Alright. Mamau, Hafiz Osman, aku dah approve kau tadi tapi kau jadi listener balik. Hafiz Osman, kalau kau mendengar. Okay, Hafiz Osman, Siti Hawa. Mamau, boleh bercakap ke? Mamau. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa ni? Saya pelajar dari universiti. Saya nak bertanya soalan, boleh tak? Oh, okay, boleh. Saya nak tanya, perlu tak saya mengambil pelajaran teori perniagaan dekat universiti untuk berniaga atau cukup sekadar mengambil ilmu daripada orang yang mengadakan seminar dekat mana-mana dewan? Itu je soalannya. Faiz orang dewan ni, Faiz Wahab. Silakan Faiz. Okay, alright. So, bagus soalan ni sebab ni pun soalan yang banyak jugalah orang dekat luar sana kan tanya. Okay, it's either nak jadi street smart ataupun book smart. Sebab aku pernah join dua-dua. Okay, street smart pun pernah join, book smart pun pernah join. In fact, sekarang pun tengah further study kan. So, benda ni pun kita orang ada discuss. Academically lah kan, dalam kita punya kelas. Sama ada cukup tak dengan experience ataupun cukup tak dengan ilmu teori je. Sebenarnya, dua-dua tu saling melengkapi. Teori ni bagus sebab benda tu ada fact and figures yang ataupun data yang support findings tu. Tapi korang nak kena faham research itu tertakluk kepada research tu punya subject matter ataupun kita panggil sebagai subjek kajian yang kita buat tu. Dia tidak boleh dipakai untuk semua benda. Dan itulah yang kita kena complement dengan experience. So kadang-kadang kita ni ikut buku. Kenapa result tak jadi benda macam tu? Sebab bila kita tengok kan, bila in term of execution, execution kadang-kadang ada benda-benda yang tak masuk dalam variable yang kita buat kajian tu ataupun limited lah bila kita buat research tu, ada variable yang tak masuk. Contoh, satu research tu buat dekat US. So demografi dia adalah orang-orang dekat US. Tapi bila kau bawa balik kat Malaysia, aku nak try, kau tahu tak bisnes ni buat kat US dah berjaya.
Lepas tu nak buat kat Malaysia. Lepas tu melingkup. Lepas tu kau asalkan. Biar research ni bohong lah. Tak boleh percaya ke lah. Apa buku-buku research ni. Sebab apa? Sebab kau kena faham. Research tu limited dekat US. Bila kau nak bawa kat Malaysia, so dia adalah satu benda yang baru. Dan itulah yang experience ni perlu ada. Dan bagi aku, kau belajar secara teori, kemudian kau complement juga daripada experience. Experience ni boleh belajar daripada dua tempat, iaitu kau pergi mengendeng-endeng dengan siapa-siapa kan, orang-orang yang pernah buat bisnes. Ini benda yang paling murah lah kau boleh buat kan, kau pergi mengendeng dengan orang. Dan ini pun adalah benda yang aku buat dulu. Sebelum aku nak buat bisnes tu, aku akan tanya dulu, ni macam mana, ni macam mana. Then aku akan mula buat keluar duit untuk let's say lah aku nak buat nak belajar dekat kelas sifu ke mana-mana seminar ke whatsoever lah kan. Kos paling murah adalah kau pergi mengendeng kat orang. Cuma kosnya adalah muka kena tebal lah. Kau nak buat bisnes, tips mengendeng. Tips mengendeng. Mengendeng yang paling penting adalah kau kena ingat, walaupun benda ni nampak macam free, tak free. Kau kena belanja makan, belanja minum. Takkanlah pergi mengendeng tu dia dah cerita kat kau something kan. Kau dah bagi share ilmu dia. Let's say dia berniaga pasar malam 20 tahun. Cerita experience dia 20 tahun ni, macam ni dia buat dia bisnes. Lepas tu dia pula belanja kau makan. Memang dia kata aku tak nak lepak dengan budak ni, katakan nak mengendeng ni memang dah nak pau pun kan. Ini rahsia ni. Kalau mengendeng dengan kau Faiz, berapa Faiz pengerasnya? Mungkin ada yang nak tahu tu. Continental. Syarila. Apa? Mengendeng. Okey, teruskan Faiz. So kau pergi mengendeng orang, belanja makan, at least belanja makan lah paling murah kan. Kalau kau nak bagi lebih-lebih daripada tu, so ada setengah orang dia bukan setakat bagi makan tau, dia bagi hadiah kadang-kadang. Sebab tu benda tu kadang-kadang benda ni adalah art tau. Di mana kau nak belajar betul, kadang-kadang ada ramai lah kat Twitter ni yang jenis introvert, tak tahu nak bergaul dengan orang. Betul dia nak business kan. Faiz, sekarang dah berapa ramai yang mengendeng dengan kau? Aku jarang lah nak pergi. Aku memang ada masa nak mengendeng sebab aku fokus dekat staff aku. Itu cara-cara dia lah. Kalau kau nak pergi tu belajar dekat kelas-kelas street smart ni, bagus juga sebab kadang-kadang ada benda-benda yang diorang buat ni kan, kau pun tak terfikir. Kadang-kadang benda-benda diorang buat ni macam wow, this is something good kan. Sebab kadang-kadang kita ni nak fikir, otak kita ni kadang-kadang limited juga kan. Apa yang kita baca, apa yang kita tahu je yang kita boleh buat. So bila kita belajar dengan orang yang street smart ni, so kadang-kadang ada benda yang diorang kongsikan tu lah. Tapi apa-apa pun kau kena ada check and balance. Tak semestinya apa yang dia cerita tu berjaya. Let's say lah dekat research tu berjaya, ataupun dekat street smart ni pun dia dah berjaya buat. Tak semestinya bila kau implement benda tu kau akan dapat 100% result yang sama. Kau kena expect result dia pun boleh jadi berbeza. So dia terpakai dekat research in term of theory, bila kita cakap research academic punya research, ataupun in term of orang punya experience. So kau tak boleh nak ambil bentuk as it is. Kau kena tapis, kau kena hadam. Contohlah kan, ni selalu orang kat luar sana ajar tau. Bad marketing is still a marketing, ataupun orang kata macam contohlah kau kena kecam kan dengan kau punya marketing, but still kau buat marketing kot benda tu. So benda tu bagi aku lah kan, bagi aku is not good for the business itself, for me, in terms of moral, in terms of value, in terms of the business sustainability. Because kau nak buat bisnes ni, kau bukan nak makan sehari dua, kau nak makan 10 tahun sampai mati kan. Tapi kalau kau nak bisnes kau viral, lepas tu sejuk, kau buatlah marketing macam tu. That marketing is still marketing kan. So who cares as long as ada buyer. So bagi aku, in terms of moral, in terms of business value, ada relating tu. Cakap aku tambah sikit cakap pasal mengendeng ni. Kalau kita tak boleh nak mengendeng secara offline, kita tanyalah dia dekat DM. Contoh aku selalu buat tau. Aku kan kalau aku nampak
seorang ni dia power dalam line aku, dalam line bisnes aku tanya dia, Salam, pertama aku macam cakap terima kasih. Abang, terima kasih bang sebab sharing-sharing apa semua. Lepas tu kau tanyalah dia apa yang kau nak tanya dia, kau try tanya dia. Kalau kau nasib baik dia jawab lah kan. Kalau tak nasib baik memang dia tak jawab lah sebab maybe dia tak kenal kau. Tapi ikutlah syarat kau nak DM orang. Salam, saya Bakir daripada Setapak apa semua. Cara yang betul lah. Berarti kau mengendai secara online lah. Kau tanya sikit-sikit macam tu. Aku pun ada sedikit tambah tips mengendeng dengan orang ni. Cari mutuals yang contoh antara Kausa dengan Faiz ni, aku tak kenal Kausa. Tapi aku kenal Faiz dan Faiz kenal Kausa. So, kita kena gunakan orang tengah kita untuk dapatkan si Kausa ni. So, itu antara benda yang aku apply dalam networking dalam online ni. Bila aku nak capai dekat si yang lebih tinggi ni, aku perhatikan siapa circle aku yang rapat dengan dia. So aku akan gunakan yang tengah ni, bro, boleh tak kau kenalkan aku dengan si Denny? Itu antara yang aku gunalah dekat online. Okay, brother Syamsul on Earth ni dah lama tunggu. Dan sekarang aku rasa kita bagi dia ruang lah, speaker terakhir. Sebab dah 11.20 ni. Okay, Syamsul. Silakan Syamsul. Kau dah okay online kau kan? Kau punya line kan? Okay. I basically apa yang aku nak share sebenarnya ada banyak benda yang kawan-kawan speaker-speaker lain dah share, termasuk engkau sendiri Fahmi yang kau dah share. And banyak benda yang aku sangat setuju dengan semua orang dekat dalam ni. Cuma aku nak just share aku punya pengalaman dalam bisnes selama I think since 2017. Berapa tahun 18, 19, 20, 21, 4 tahun dah macam tu kan. Still new, but I think untuk sesuatu yang aku nak share hari ni adalah buat beberapa perkara ni. Macam Mamau cakap tadi, Mamau nak tanya perlukah dia nak masuk ke kelas atau dan sebagainya. Pada aku, benda tu pertama sekali kau kena identify apa bisnes yang kau nak buat. Yang kedua, kau kena tahu kau ada ilmu ke tak ada ilmu dalam benda yang kau nak buat. Yang ketiga, lepas tu baru kau tengok sama ada kau kena belajar melalui buku atau kau nak pergi kepada street smart yang macam mana Faiz cakap tadi tu. Yang mana lebih cepat. Sometimes bila kita nak buat bisnes, dia ada short term business dengan long term business. Short term business maksud aku bukan kita nak buat bisnes sekejap je. Kita nak buat bisnes kita lama. Cuma because of kita punya keadaan, kita punya pulangan tu cepat. Kan? Macam aku punya kind of business, aku memang long term dan aku memang banyak melabur untuk mendapatkan bisnes yang aku ada sekarang. Macam tu. Because aku buat something, macam aku buat PR. I'm a publicist. Aku nak share dengan korang macam ni yang Fahmi cakap. Mungkin aku punya sharing ni dia akan jumping lah sikit sana ke sini. Aku nak share satu pengalaman aku berkaitan dengan consistency. Macam mana, kenapa dalam bisnes kita perlu konsisten? Kenapa dalam bisnes kita perlu ada istiqamah? Aku kenal satu klien ni di Indonesia sebab aku sebelum ni banyak buat bisnes untuk klien Malaysia untuk kembangkan bisnes dia dekat Indonesia. Siti Khadijah salah satu klien aku lah, tapi untuk kembangkan bisnes dia dekat Indonesia. Opening stores, networkkan dia orang dengan media, influencer dan sebagainya dekat Indonesia. Alright. Kejap, kenapa aku tak follow kau? Aku follow dulu bro. Life is either a daring adventure. Co-director Kereta Api Sarung, Travel Junkie. Wow, publicist tarik ni. Next space aku jemput kau. Boleh. So, alright, teruskan, sorry. Nak cerita, pas berkenaan dengan consistency, istiqamah dalam mengejar klien lah kalau aku nak boleh cerita. Ada satu klien ni, Indonesian brand, dia memang sekarang ni tengah penetrate market dekat Malaysia. Aku tak boleh sebut lah sebab this is my cari makan aku lah kan. Dia tengah penetrate market dekat Malaysia. So, I've been talking to them. Aku pergi ke Jakarta. This is cerita sebelum COVID. Dalam tahun 2019 tu, aku rasa aku pergi Indonesia tu almost every month just to convince diorang untuk ambil servis aku. You know? Kenapa aku yakin diorang akan ambil servis aku? Sebab diorang ni macam ding-dong tau. Kadang-kadang diorang ni sebenarnya, diorang nak nampakkan kita ni satu bersungguh. Yang kedua, kita ni betul ke orang yang betul yang diorang nak hire. Macam tu. In fact, sebenarnya sampai sekarang, dia baru bagi aku 2 job je.
tapi aku rasa job yang dia bagi kat aku tu, apa yang aku laburkan tu, sekarang ni aku tak dapat untung lagi pun. Tapi aku tak kisah sebab aku dah buat 2 success job untuk mereka, untuk klien ni lah. Because of pandemic, okay, ini kita berbalik kepada soal qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita cerita pasal kita berbisnes, kita kena yakin juga dengan ketentuan Allah lah Subhanahu Wa Taala kan. Bila aku dah nampak cahaya, bila aku dah nampak kita nak sign contract untuk long term punya business, tiba-tiba COVID datang, benda tu put on hold. So apa yang aku nak share juga dekat sini, bahawasanya apa yang kita jalankan sekarang ni sebenarnya ada benda yang mungkin dia akan stop dekat satu tempat, tapi dia akan datang pada satu tempat yang lain. Itu yang aku sedang buat sekarang. Sebab bila aku concentrate dengan bisnes ni, ada 2 bisnes yang aku terpaksa let go dekat Malaysia sebab aku nampak bisnes ni lebih besar. Alright. Tapi bila bisnes ni tak boleh nak sign, aku terduduk sekejap. Aku balik Malaysia, aku on and off ke Jakarta. Aku balik Malaysia Februari. Aku last pergi Jakarta untuk discuss pasal 2020 dengan 2021 punya business plan dengan diorang. It's all in. Lepas tu aku balik, and then tiba-tiba COVID, and then everything stops. Dengan Siti Khadijah pun dekat Indonesia pun stop because ada dua store yang sepatut aku buka dekat sana untuk diorang stop because of COVID. And then aku dah stop juga bisnes aku dekat sini ada untuk 2 klien. Aku dah buat service business service lah, social media management untuk 2 klien dekat Melaka dengan dekat KL. So aku macam clueless gila. But yakin, kalau sebagai orang Islam lah, kalau orang Islam kat sini kita yakin dengan rezeki Allah SWT. Bila COVID berlaku, dalam minggu pertama COVID, aku sign contract pula dengan satu mall dekat Malaysia untuk buat social media management. So this is the thing yang apa yang aku nak share dekat sini. Sebab aku tak boleh nak share apa yang kita kena buat, tapi aku nak share pengalaman aku bahawasanya konsistensi dalam kita nak berniaga ni kena ada. Kedua, kena yakin. Dan satu lagi yang aku nak share bahawasanya kalau kita pada business owner yang kau rasa burn out bila kau buat business, tapi kau nak expand, kau nak dapatkan more income, tapi kau rasa macam kalau aku kembangkan business aku tak cukup masa, aku nak kena hire staff, aku tak mampu nak bayar. Pada aku kau kena hire staff. Kalau kau yakin kau nak expand business kau boleh expand business kau start hiring people sebab kau tak boleh buat kerja seorang. Fahmi, sebenarnya banyak aku nak share, tapi basically aku nak share benda-benda yang apa yang terjadi pada aku lah. Itulah aku lepas kau cerita sini, aku ada juga 2 soalan timbul ni nak tanya kau. Audience macam mana? Nak teruskan ke tak audience? Syamsul ni macam bukan orang biasa. Jangan macam tu tak ada. Aku just nak share apa yang berlaku pada aku lah, because buat bisnes ni sebenarnya macam Faiz cakap tadi lah, dia memang banyak buku aku belajar for the last 10 years because aku memang nak buat bisnes in the end of aku punya career lah kan. Aku dah kerja dengan orang dah lama, semua aku buat bisnes. Tapi betul apa yang Faiz cakap tu, kadang-kadang apa yang kita baca tu kita tak boleh nak apply. Dia hanyalah sebagai panduan. Buku ilmu yang kita dapat tu memang sebagai kita panduan, tapi the end of the day apa yang kita lalui itu memang tak akan sama dengan apa yang ada dalam buku. So mana yang boleh kita paut, yang mana kita boleh lepas, kita lepas. The end of the day kita kena yakin dan kena sentiasa belajar. Okey, Samsul, memandangkan audience konsisten 300.5 sampai 308, aku rasa aku nak teruskan sikit dengan soalan kepada engkau sendiri. Okey, kau cakap pasal business plan tadi. Aku rasa kau punya level ni lain sikit dan kau mungkin dah terdedah dengan dunia corporate. Boleh tak terangkan dekat kita orang yang zero dalam masa 3 minit apa itu business plan untuk pemula bisnes? 2-3 minit. Okay. Again aku nak emphasize kat sini. Business plan, apa yang aku buat business plan untuk klien aku ataupun untuk aku sendiri mungkin tak sama dengan apa business plan orang lain, because kadang-kadang kita punya business nature tak sama. Okay. First thing first, business nature aku adalah aku bagi service consultations tentang how to run business ataupun not how to run business, how to kembangkan business dan macam mana nak buat publicist lah, basically helping brand to promote their brand. Alright.
So business plan in 3 minutes. Basically business plan in 3 minutes ni basically kita kena tahu kita kena tahu apa brief business kita dulu. Okay, macam aku selalu akan tanya klien aku, what is your directions? Apa yang kau nak dalam for the next 1 year? Alright, because aku punya kerja ataupun cabang yang aku buat ni adalah wings. Aku adalah important wings kepada every business, iaitu promotion, business promotion and advertising and promotion. Alright, so dia berkait rapat dengan sales and marketing, marketing dulu baru datang sales kan. So marketing adalah business plan. Bila kau nak buat marketing, kau nak kena ada business plan. So setiap company ni macam mana dah kelang kabut aku cakap ni. So setiap bila kau nak jual sesuatu, kau kena tahu target market kau siapa, kau nak jual waktu bila, dan kau ada direct target dan kau ada general target. Faham tak? Hello? Okay. Faham. Teruskan. Aku selalu cakap dengan aku punya klien, dia bila kita buat bisnes, kita ada dua main lah. Kita ada dua main target market. One is your niche target market. Adalah yang memang kau tumpu. Kalau kau cakap orang pakai tudung, kalau kau nak jual tudung, memang orang yang pakai tudung, this is your target market. Okay? Kalau kau cakap, tapi kau juga ada, your secondary target market is orang yang tak pakai tudung. Okay, aku senang cerita macam ni lah. Aku suka Siti Khadijah punya strategi. Kenapa dia guna strategi yang kata, mak, okay, nak macam mana? Mak ingin nak pakai telekong Siti Khadijah. Okay? Yes. That particular phrase sebenarnya very powerful. Dia bukan saja menyentuh hati seorang anak, tapi menyentuh hati seorang suami, menyentuh hati seorang kawan-kawan kita juga. What I like about Siti Khadijah punya business plan ataupun dia punya business plan adalah sebab dia bukan hanya target pada orang pakai telekong saja. Dia punya target market, orang bukan Islam pun boleh jadi target market dia. Sebab apa? Sebab orang bukan Islam boleh beli telekong untuk orang Islam. Okay, dia jadikan macam apa yang aku selalu buat untuk dia orang kalau dekat Indonesia macam we're talking about telekong pula. Dekat Indonesia, telekong is the biggest, Indonesia is the biggest, orang kata Indonesia is the biggest producer of telekong. Aku duduk 2 minggu dekat Indonesia bila Siti Khadijah nak suruh aku bukakan dia punya outlet dekat Indonesia dan nak jemput orang Indonesia untuk tahu pasal telekong. Di 2 minggu aku nak mengkaji, and then end up lepas kita buat semua tu ada kontroversi jugalah benda tu. Aku tak nak cerita kat sini. Tapi it's a good controversy. It's a good controversial lah. It's a good controversy lah dekat Indonesia pasal telekong Siti Khadijah ni. So what I'm trying to say here, basically kita kena faham tentang target market kita. So target market kita ni memang ada yang general dan ada juga yang secondary. Yang secondary ni sebenarnya lagi banyak yang sebenarnya kita boleh explore lebih. Because yang kalau kita macam kita jual tudung tadi, kita dah tahu orang pakai tudung, this is our target market dia utama dia. And then on top of that ada banyak kategori pula. Tapi banyak orang lupa, orang yang tak pakai tudung ni sebenarnya ada lagi banyak. Sebenarnya this is our market yang kita tak tap. Orang bukan Islam contohnya, kau boleh jual tudung untuk orang bukan Islam, tapi how to jual tudung untuk orang bukan Islam? Macam mana? Tak tahu. Siapa kat dalam ni boleh jawab? Kena tanya perempuan ni. Macam mana nak jual tudung pada orang bukan Islam? Macam mana nak jual tudung dekat orang bukan Islam? Hadiahkan, macam kau cakap tadi, hadiahkan dekat kawan Islam dia? Marketing strategi lah. So kita kena create iklan-iklan yang berkaitan dengan boleh jadikan tudung sebagai hadiah, boleh jadikan tudung sebagai sebab orang bukan Islam ni atau orang-orang lain, target market lah sebenarnya. Orang bukan Islam is very very generic yang aku sebut, tapi sebenarnya dia sebenarnya merujuk juga kepada orang-orang yang bukan target market kita. So macam mana kita nak penetrate, kita bukan target market kita ni. So basically tu. Kejap, Samsul, sorry, aku tengah formulate apa kau cakap ni yang sangat menarik. Macam mana kita nak target bukan market macam mana kita nak target yang bukan target market kita, tapi produk tu tetap terjual dekat orang yang bukan non-target. Betul lah. Okay, nice. Teruskan, so, sorry. Basically itulah. And then again, aku tak boleh nak cerita satu-satu sebab because the end of the day it depends on you punya nature of business. Alright?
So kena kaji sendiri kita punya nature of business kita macam mana, dan kita use this kata formula to do it lah. Because Siti Khadijah is one of the pada aku adalah satu brand yang sangat berjaya dekat Malaysia, yang mana dia berjaya menjual telekung kepada bukan saja orang yang menggunakan telekung, tapi lebih banyak kepada orang yang tidak menggunakan telekung. Tahun berapa Siti Khadijah didirikan? Wow, saya didirikan dah lama. I think almost 10 tahun, 2019, 12 tahun dah. Wow, 12 tahun, dan baru aku rasa tahun 2020 aku dengar brand dia. 12 tahun. Aku pun sebenarnya baru dikenalkan dengan Siti Khadijah pada tahun 2018. Sebab dia macam tahu aku ada buat a few aku ada buat aku ada buat something kat Indonesia lah. So basically when they want to penetrate more Indonesia market, and then dia nak buka new outlets in Indonesia, so dia orang hire aku untuk buat publicist kat sana lah, helping them buka store lah. Aku bukan yang buka store untuk dia orang, tapi in term of market strategi untuk marketing and untuk social media dan everything, itu aku buat untuk dia orang lah. Bro, peliknya audience makin lama makin naik. So aku rasa aku nak teruskan soalan, sebab aku sambil kau cakap, sambil aku note down ni. Okay. Kau cakap aku tak cukup masa, aku tak mampu. Kau kena hire staff. Okay, bagi sedikit tips macam nak hire staff. Okay, ini adalah dilema aku sendiri. Sebab apa? Kenapa aku berani tulis benda macam tu? Sebab this is the dilema aku. Aku ni sebenarnya dari zaman aku bekerja dengan orang, aku sebenarnya susah nak percaya dekat staff. Okay? Sama. Aku macam mana nak cakap aku ni jenis suka buat kerja seorang, get my hand dirty. Sebab apa? Bukan aku tak percaya. I try too many times. Kadang-kadang dia tak up to your expectation, sama ada aku punya expectation terlalu tinggi ataupun aku tak beri peluang kepada orang lain untuk buat benda tu. Tapi most of the time benda tu tak jalan. But towards the end of the day, bila kau bagi ruang kepada diri engkau untuk selalu berfikir bahawasanya kau kena bagi ruang pada orang untuk belajar daripada engkau, to be someone like you, itu yang kau kena belajar lah. Sampai lepas 2 tahun aku buat business pun, aku hire staff, tapi aku hire dia on a project basis. Macam tu. Faham? So aku hire on project basis, and then baru awal tahun ni saja aku berani hire permanent staff. So that's how things works for me lah. Team kau dah berapa ramai dah sekarang? Aku dah ada 4 orang. Aku ada 1 orang permanent staff, aku ada 3 orang part timers. Berapa klien besar yang ada dalam tangan? 3. Wow, alhamdulillah. Ini kena buka space baru ni, macam mana nak berbisnes secara corporate ni? Aku tak adalah corporate. I think what I can say is basically aku memang tak ada pergi kelas mana-mana tentang bisnes. So what I am very street smart punya I would say that lah. So aku banyak belajar daripada tempat aku kerja dulu. Siti Khadijah bukan street smart lah. No, aku Siti Khadijah aku baru 2 tahun dengan dia orang, babe. So it's not aku semua apa benda yang Siti Khadijah buat tu, yang aku cakap dengan kau ni basically memudahkan kerja aku as a publicist. So basically Siti Khadijah has dia dah ada strong strategi, dia ada strong brand. Dia strategi dia dah cantik apa semua, cuma in term of nak execute benda tu saja dia orang perlukan someone like macam dekat Indonesia. So dia perlukan someone like me, because I understand Indonesia market more than dia orang lah, macam tu. Itu je. So dekat Malaysia dia orang buat sendiri. Aku hanya datang bila dia orang ada masalah. Macam aku just bantu dia orang untuk buat PR kalau dia orang ada masalah tentang cetak ropa apa semua, how to deal with this, macam basically on problems yang arises within the publicity. Dia orang will call me lah. But Indonesia part, because I understand the Indonesian market, so that's why they hire me lah. Kat situ je. Apa elemen Siti Khadijah yang pemula bisnes perlu belajar? Okay.
elemen paling penting yang kau nampak dekat brand Siti Khadijah ni sampai dia boleh sentuh market Indonesia? Yang paling penting sekali sebab dia ada feature yang tak ada pada telekong lain. Maksudnya produk dia orang adalah common product for Muslim. Cuma dia orang ada 6 ciri utama yang tak ada pada produk lain. Basically, boleh ceritakan ke? Kalau tak boleh tak apa? Boleh. Basically telekong ni dia macam belit sikit, aku macam jual telekong kan. So basically telekong ni secara rangkuman dia lah. Telekong ni biasanya dipakai oleh perempuan. Bila dia pakai kat kepala, kadang-kadang dia ada banyak masalah. Pertama, kadang telekong ni tak melekat dekat kepala. Kedua, kalau bulan puasa telekong ni tak selesa dipakai. Yang sebab apa, mungkin panas, mungkin ada tempat yang tak ada aircon apa semua kan. Dan bila dipakai lama, telekong ni mungkin dia tak tahan. Adalah benda-benda yang menyebabkan telekong ni tak tahan. Dan yang paling penting keselesaan lah. So dia ada 6 ciri utama telekong Siti Khadijah yang korang kena belajar dan korang kena tengok. Korang pergi ke kedai Siti Khadijah dan tanya apa 6 ciri utama ni, yang mana Jekyll pernah buat sebiji macam diorang dan diorang kena saman, dan kita advise Siti Khadijah cakap dengan dia kita buat luar court, tapi Jekyll cakap no, this is our trademark, dan kita lawan dekat court dan kita menang. So basically memang kita Siti Khadijah dah patternkan benda ni, 6 ciri utama dia ni. So basically dia punya kain sendiri pun diorang engineer, because anak-anak kepada owner Siti Khadijah ni, yang pembuat ni, pengusaha dia ni, anak-anak ni semua orang-orang pandai lah sebenarnya. One of the son pernah kerja dekat Google dekat Japan, you know. Engineer dekat US apa semua. So bila mak dia mulakan bisnes ni, diorang tolong mak dia untuk engineerkan telekong. In fact one part of the kain yang dekat telekong tu diorang engineer sendiri. Diorang patternkan salah satu kain. So this is the things yang kalau kita nak letak dekat bisnes kita, so kita kena ada USP kita sendiri bila kita buat bisnes macam tu lah. Baik. Okay. Last, aku rasa last lah. Ayat apa ni? Ayat yang anak mak teringin nak pakai apa? Apa macam mana ayat dia teringin nak pakai tu? Kau rasa masih relevan tak lepas 10 tahun? Kalau pada Siti Khadijah sendiri, dia orang rasa benda tu tak relevan. Tetapi benda ni masih relevan. Kalau korang perasan pada tahun 2019, banyak, because benda ni diorang dah pakai lama tau, tapi dia mula naik pada tahun 2018 dan 19. Alright? Yes. And then benda tu ada dekat mana-mana dekat lebuh raya dekat Malaysia, so especially kalau nak pergi Shah Alam dekat lebuh raya nak pergi Shah Alam tu, apa nama lebuh raya ni? LDP. Dekat nak pergi Shah Alam daripada KL ni, LDP. So kalau korang pasal ada few big brands dekat Malaysia guna ayat yang lebih kurang sama. Dia orang copy lebih kurang sama. Banyak. Aku tak ingat apa, tapi kadang kita orang macam gelak je lah. Bukanlah gelak, macam kita this is very good. How you call this? Very good. It's a good thing lah. Macam tu. Yeah. Wow, menarik. Salam Tuan Syamsul, Mac. Rasa satu nampak Siapa ni? Izul. Okay, so satu nampak Todak pernah guna. Ya, Todak pernah guna, and then kereta kalau tak salah saya one of the kereta, lepas tu banyak lagi lah, ada few yang banyak gila pernah guna. So it's a good thing lah, because dan benda ni sebenarnya dekat dengan hati. In fact aku sendiri pun sebelum aku di-hire oleh Siti Khadijah, aku pun macam beli telekong untuk mak aku because of that tagline. Dia apa audience makin ramai ni? Ya, ada soalan masuk ni. Aduh, Samsul. Tak apa. Alamak. Kejap Samsul, bab Siti Khadijah ni tak rasa mendalam sangat ke? Okey ke? Takut ada tershare. Ya. Sebab tu aku tak boleh share banyak benda. Yes. Alright. Thank you yang bagi teguran dekat DM. Okey, sampai sini je lah. Boleh. Aku rasa kita pun semua dah penat ni. Thank you Kausa. Thank you Samsul, Izul, Bakir, Faiz Wahab. Okay, so kita jumpa lain kali. Thank you Samsul. InsyaAllah aku akan DM kau untuk space yang lain. Macam mana nak tap market Indonesia, apa yang kita kena faham. Boleh. Okay. Alright, thank you Samsul. Banyak kita belajar daripada kau. Yes, Izul. Okay, Samsul, sebenarnya saya ada buat thread pasal Siti Khadijah ni based on kajian lah. Maksudnya saya observe brand ni.
Cuma boleh tak saya consult dengan Syamsul part mana yang saya boleh bagi tahu part mana yang saya rasa yang Boleh. Okay. No problem. Saya rasa SK ni sangat powerful lah. Macam banyak benda boleh. Yes. Boleh. Just to nak bagi tahu juga kat sini, saya bukan permanent dengan Siti Khadijah tau. I'm just project basis consultant untuk Siti Khadijah saja dekat Malaysia dan dekat Indonesia lah. But apa-apa yang Izul nak tu saya boleh share lah, tak ada masalah. Baik. Okey, kami minta maaf kalau ada apa-apa yang terlebih kata ke yang tak patut dikongsi, kami minta maaf. Terima kasih kepada yang menegur dekat DM saya ni baru-baru ni. So kalau ada teguran lain boleh message saya. Saya akan perbaikilah untuk next space. Thank you semua, Kausa, Syamsul, Izul, Bakir semua. Kita jumpa lagi di space akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang boleh leave space ni Thank you semua.